Jadi kemahiran guru dalam model pengajaran behaviorisme adalah guru kena pandai mendiagnosis murid, lepas itu boleh mengetahui perbezaan murid, lepas itu mempelbagaikan kaedah pengajaran, aktiviti PDP dan BBM serta menyimpan rekod kemajuan murid, sama ada penilaian sumatif dan ada aktiviti pemulihan dan pengayaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada model sosial. Yang ini direka cipta untuk mengambil peluang demi membina komuniti pembelajaran. Kenapa kita perlu membina komuniti pembelajaran? Supaya dalam konteks dalam kelas kita ini ada komuniti yang mempunyai satu matlamat, iaitu belajar apa yang dipelajari pada ketika itu. Bertujuan untuk membantu murid menajamkan pemikiran melalui interaksi dengan orang lain serta cara bekerjasama dengan individu lain secara produktif dan dapat berfungsi sebagai seorang ahli dalam pasukan atau kumpulan. Bayangkan menajamkan pemikiran melalui interaksi. Kan ada ramai rakan kamu telah membentang. Makin dia banyak menghuraikan, berinteraksi apa yang dia pelajari, makin dia faham. Sebab itu, pemikiran orang yang tajam, dia boleh menyampaikan apa yang dia faham, pendapat dia. Sebab itu, pembelajaran sekarang berbeza daripada pembelajaran dulu. Pembelajaran dulu macam seolah-olah compete. Siapa nak dapat nombor satu kan? Jadi kedekut ilmu. Tapi sekarang pembelajaran kita tidak. Makin kita berkongsi, makin kita berinteraksi, makin kita punya pembelajaran itu makin meningkat. Sebab itu sharing is caring. Betul tak? Jadi kalau kita lihat dari segi model pembelajaran yang berkaitan dengan sosial, tidak salah kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kooperatif. Sebab itu kalau kita kaitkan dengan kemahiran insaniah, kenapa ada kolaboratif kan? Sebab pembelajaran kooperatif ini kerjasama sangat penting dalam kalangan belajar dalam sesebuah dalam kelas. Bukan sahaja membantu murid dalam menguasai kandungan pembelajaran, tetapi membantu mereka memperoleh kemahiran dalam aspek sosial dan perhubungan manusia. Kenapa kita perlu peroleh kemahiran dalam aspek sosial dan perhubungan manusia? Contoh, bayangkan kalau kita nak bercakap dengan orang, mesti ada adab, mesti ada salam. Kalau boleh kita gunakan perkataan yang tidak menyakitkan hati, tapi memberi makna kepada orang lain apa yang kita sampaikan. Dan kenapa kita perlu jaga hubungan manusia? Bayangkan kalau dalam kalangan kita, dalam kelas tu, masing-masing membenci, masing-masing iri hati, apa kesan dalam kelas? Kan? Itu yang kita nak tekankan bahawa kalau ada kerjasama, kalau ada persefahaman, kalau tidak ada persefahaman tapi kalau kita boleh berdebat dengan cara yang betul, dia tidak akan melahirkan suasana yang negatif. Makin kita lebih profesional kalau bidang pekerjaan lah. Jadi kita boleh hormat sesama sendiri. Yang itu yang kita nak kaitkan. Mungkin kita boleh hormat kepada ketua. Kalau ketua kita tu memang bijak mengendalikan kumpulan. Kalau ketua itu just mengarah sahaja, kita macam mana kita nak tegur dengan cara yang betul. Sebab itu pembelajaran kooperatif ini mendidik kita macam mana handle sesuatu pergaulan, perhubungan. Jadi fokus utama pembelajaran kooperatif berkisarkan 3 perkara. Yang pertama, pencapaian akademik. Yang kedua, penerimaan kepelbagaian. Dan yang ketiga, kemahiran sosial. Kalau kita lihat pembelajaran kooperatif, kenapa dalam kumpulan itu kita pelbagaikan dia punya pencapaian. Sebab mungkin yang ketua ini dia boleh membimbing yang ahli dia yang perlu bantuan, bukannya mengutuk, bukannya mengarah sahaja. Lepas tu, kenapa kita perlu menerima kepelbagaian? Mungkin rakan kita ahli ini dia lebih hebat dalam IT. Lepas tu yang ini petah bercakap. Sebab itu dengan ada kepelbagaian, kumpulan itu boleh menghasilkan sesuatu yang kreatif dan kritis. Sebab masing-masing ada kekuatan. Kalau ada masing-masing ada kekuatan, di situ kemahiran sosial, kita dah beri peluang sesama sendiri untuk perform.
dan membawa nama kumpulan itu menjadi yang terbaik. Jadi ini dicirikan dengan tugasan kooperatif, matlamat dan struktur ganjaran. Jadi pembelajaran kooperatif ini merupakan satu set strategi pengajaran yang merangkumi interaksi murid secara kooperatif terhadap kandungan mata pelajaran. Sebab itu biasanya lah kalau oleh kerana kita online kelas kan, sukar untuk kita nak buat kerja berkumpulan yang nampak secara fizikal. Sekarang ini pun kamu cuma membuat secara berkumpulan melalui secara maya. Maya tu memang ada tapi dia kurang. Macam mana kita nak lihat kamu berinteraksi sesama sendiri secara fizikal. Sebab itu kalau dalam kelas baru kita dapat lihat secara langsung. Ini tak apa, ini pengalaman kamu. At least kamu ada boleh membuat refleksi macam mana respon rakan kamu bila diarahkan membuat kerja kumpulan. Adakah bekerjasama? Adakah membebankan satu pihak sahaja? Itu yang kita nak tekankan dalam pengajaran di dalam kelas. Kalau kami kan di peringkat prasekolah, biasalah 6 tahun ke bawah, egosentrik dia sangat tinggi. Di situlah isu kami macam mana nak menyatukan mereka dalam satu kumpulan supaya boleh bekerjasama. Memang sangat mencabar. Itu tidak mustahil berlaku pada kamu sekiranya kamu dikendaki mengajar kanak-kanak prasekolah ataupun tahun 1. Macam mana nak galakkan mereka belajar secara kooperatif? Kan? Itu yang kamu boleh kaitkan dengan model ini, macam mana nak aplikasi dalam kalangan pelbagai aras umur pelajar kalau kita mengajar, diarahkan mengajar lah. Jadi di sini ada 6 konsep pembelajaran kooperatif. Yang pertama, sememangnya berpasukan. Kita tidak berpecah-pecah. Pasukan A, pasukan B, itu yang pecah saja. Tapi pasukan dia mesti ada ketua dan ahli-ahli. Lepas itu keinginan untuk bekerjasama. Kadang-kadang keinginan ini sukar untuk diukur. Tapi dia boleh dilihat secara tindakan. Lepas itu pengurusan kooperatif. Pengurusan kooperatif ini kita melihat ketua kita lah. Macam mana dia mengurus setiap ahli supaya bertanggungjawab. Dan kemahiran bekerjasama mesti ada. Kemahiran bekerjasama ini setiap orang mesti ada main peranan. Kalau tak ada main peranan, maksudnya dia macam parasit. Dan seterusnya, prinsip asas pembelajaran kooperatif perlu tahu. Prinsip dia apa? Dia mesti ada sikap kerjasama. Dia mesti ada hormat menghormati dalam tu kan. Dia mesti ada menyumbang. Macam itulah. Dan seterusnya struktur pembelajaran kooperatif. Struktur pembelajaran kooperatif maksudnya kat sini kita sebagai guru macam mana kita nak appearkan pembelajaran kooperatif dalam kelas. Adakah memberi arahan terus? Adakah kita terus pecahkan kumpulan? Itu kena kuasai. Macam saya dulu kan kalau nak membentuk satu kumpulan, biasalah kanak-kanak ni kan dia familiar dengan nombor kan. Okey, kalau kelas saya ada 25 orang, saya akan dalam satu baris, bermula barisan pertama sampai barisan terakhir, mereka cuma kira 1, 2 hingga 4, 5 saja. Ulang balik 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 3, 5 kan. Jadi siapa kumpulan 1? Nombor 1 tadi pegang, pergi sini. Siapa yang pegang nombor 2, pergi situ. Sampai minggu yang kelima. Dan di situ dah terbentuknya satu kumpulan. Jadi struktur itu yang kita boleh, kamu boleh adaptasi. Mungkin secara undian ke kan. Yang ini biasalah kamu buat sebenarnya. Jadi kat sini prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif, kat sini kita kena lihat yang pertama, kebergantungan positif. Yang ini kita boleh kaitkan dengan pembelajaran asas pembelajaran kooperatif tadi ya. Kebergantungan positif. Maksudnya setiap orang ada matlamat ingin nak dicapai. Matlamat, lihat dulu matlamat positif lah. Nak capai apa. Jadi kebergantungan sesama ahli itu yang macam mana sama-sama untuk mencapai matlamat itu dengan dengan pencapaian terbaik. Lepas itu yang kedua, accountability, tanggungjawab individu. Sebab itu
dalam kumpulan mesti ada senarai apa peranan-peranan. Kalau kita tak senaraikan peranan-peranan, mereka tak tahu apa nak buat. Lepas tu penglibatan seimbang. Seimbang kat sini memang kita kena, kalau kita berbincang dalam satu kumpulan, kita minta mereka cakap. Setiap orang diberi peluang untuk menyatakan idea. Kan? Di situlah penglibatan yang seimbang. Kalau seorang diam je tak ada apa, kita galakkan. Sebagai ketua kena galakkan. Apa? Contoh, mungkin dengan ada galakkan soalan, galakkan tu, dia boleh berkongsi. Jadi, yang penting seterusnya adalah berinteraksi bersemuka. Yang ini sebaik-baiknya. Tapi sekarang kita bersemuka secara online. Kalau kerja kumpulan lah. Kalau ada yang dalam asrama, okey lah. Kalau yang belum yang tak ada di Sarawak ni, terpaksalah berinteraksi bersemuka secara online. Jadi kelebihan yang kita boleh lihat dalam pembelajaran kooperatif, yang pertama, memupuk pencapaian tinggi, bukan pembelajaran bercorak persaingan dan individualistik tanpa mengira umur, bidang pelajaran dan tugasan. Betul. Memang kita mesti sama-sama bekerjasama untuk mencapai satu yang kita ingin capai, yang tertinggi. Bukannya kita condemnkan mana-mana orang. Tak ada istilah persaingan. Persaingan sihat bila kita perform di peranan kita. Tunjukkan yang terbaik. Lepas itu membawa manfaat kepada murid yang lemah yang mendapat bantuan daripada murid cerdas. Ini sangat yang tekankan. Seperti yang saya beritahu kan. Kita bimbing. Kalau yang pandai kan, bila dia dapat membimbing, di situ dia dah boleh tendang dia punya sikap pongkak. Aku pandai lah. Jadi apabila dia ada sikap yang mahu membantu, di situ kita dah mendidik nilai murni untuk murid yang cerdas lah. Seterusnya, kajian menunjukkan perhubungan etnik bertambah baik dalam kalangan murid. Betul. Kalau ada pelbagai kumpulan, pelbagai ahli yang pelbagai etnik lagi bagus. Supaya kita tahu cara hormat kepada bangsa yang lain. Seterusnya, menghasilkan pembentukan kemahiran sosial dan penghubungan sosial secara positif dalam kalangan murid. Jadi kat sini sebenarnya dia nak melahirkanlah pelajar-pelajar ini macam mana dia boleh bekerjasama dalam kumpulan. Contoh kamu kan, kamu dah biasa buat bekerjasama dalam ahli kumpulan kamu. Jadi pergilah cari aktiviti-aktiviti yang boleh menggalakkan kamu untuk bekerjasama dengan orang lain pula, bangsa lain ke, agama lain ke, supaya apabila kamu dah dapat belajar bersosial macam ini, kamu dah ada kemahiran. Kemahiran itu yang boleh memandu kamu menjadi seorang insan yang berjaya. Di mana-mana kamu dilontar pun berjaya. Maksudnya kalau contoh kan sekarang, kalau kamu tak menerima budaya orang lain, macam mana bila kamu posting dia hantar tempat yang mencabar, macam mana? Itu yang sangat penting untuk melahirkan seorang pelajar yang survive. Bila survive, dia boleh offer dia punya bantuan ke, lepas tu dia boleh membantu orang lain. Ini yang sangat kita nak tekankan. Sebab kadang-kadang zaman sekarang kita kalau lihatlah, kita banyak hidup dalam mementingkan diri sendiri.